melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, bulannya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam perkenalan. Saya Alia Zahira binti Zainal, wakil bicara buku dari SMK Datuk Imran Musa Al-Haj. Agenda utama saya hari ini ialah membicarakan serba sedikit mengenai novel yang menjadi pilihan hati saya dan merupakan novel yang terlaris di pasaran sejak dikeluarkan oleh syarikat pencetak. Daripada pelbagai jenis buku cerita kanak-kanak sehinggalah pelbagai genre novel, novel ini merupakan novel yang masih mengungguli carta hati dan cita rasa saya dalam dunia bacaan. Novel bahasa Melayu yang bertajuk Dios ini mempunyai 653 helaian muka surat. Novel yang bergenre romantis ini merupakan karya keenam daripada salah seorang penulis terkenal yang hanya dikenali sebagai Angel dan diterbitkan di bawah penerbitan karya seni Sendirian Berhad. Antara latar belakang novelis yang dapat dikenal pasti ialah novelis merupakan salah seorang ahli fisioterapi yang gemar menulis. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Nurisarus. Siapa sangka di sebalik kepolosan wajahnya, Nurisarus pernah berperang dengan maut. Kemalangan teruk yang terjadi suatu ketika dahulu bukan sahaja membuatkan dia koma selama setahun, malah sebaik sahaja membuka mata, tiada langsung memori silamnya. 3 tahun berlalu, kehidupannya kembali normal meskipun tanpa ingatan, hanya dikelilingi oleh orang-orang kesayangannya. Sehinggalah suatu hari, kematian ayahnya membawa kepada perkenalannya dengan seorang jejaka bernama Diohan. Diohan, jejaka tampan, kajukan Itali Cina. Di sebalik wajah beku dan mata dingin miliknya itu, Nurisa tahu pasti ada rahsia yang tersimpan, sesuatu yang gelap dan juga bahaya. Bukan sembarangan orang kalau bekas samseng untuk tunduk hormat kepadanya. Apatah lagi, jejaka itu sendiri pernah memberi amaran kepadanya. Namun, bagaikan magnet, dia tertarik jua dengan lelaki itu. Setiap apa yang dilakukan dia pasti berasa dekat dalam hati, bagaikan deja vu. Firasatnya ternyata betul. Dio merupakan salah seorang yang pernah mengenalinya dahulu. Dalam mencari kebenaran, kejutan demi kejutan yang diterima Nurisa. Rupa-rupanya, hidupnya sebelum ini memang jauh dari normal. Siapa sangka bahawa dia telah pun diikat dengan sebuah ikatan suci perkahwinan. Lebih-lebih lagi, suaminya merupakan orang yang paling rapat dengannya buat masa ini, iaitu Dio. Bagi Dio, 4 tahun terpisah dengan isteri tersayang membuatkan separuh jiwanya lumpuh. Meskipun insan tersayang berada di depan mata, namun dia harus menyelesaikan dahulu persengketaan yang terjadi antara dua buah keluarganya di Itali. Pada pengakhirannya, mereka hidup bahagia di samping cahaya mata yang dianugerahkan Tuhan. Melalui novel ini, dapat saya ringkaskan bahawa penulis dapat menyampaikan apa yang hendak ditonjolkannya melalui penulisan skrip ini. Ayat-ayat puitis dan penggayaan bahasa yang digunakan oleh beliau mampu menarik minat pembaca dan menyentuh hati serta memberi jenaka. Sementara itu, penulis berfikir secara kreatif untuk membina plot novel secara teratur dan juga jalan cerita yang tidak terlalu klise. Jadi, melalui novel ini, dapat saya ringkaskan serba sedikit nilai yang diterapkan. Antaranya ialah nilai kasih sayang. Dalam novel ini, Dio amat menyayangi Nurisarus meskipun telah berpisah selama 4 tahun lamanya. Selain itu, nilai pengorbanan. Dio yang mengorbankan keluarganya, agamanya, dan status hidupnya semata-mata memilih Nurisa untuk menjadi isterinya. Dan juga Fahim yang merupakan rakan sejati Nurisa yang mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Dio daripada ditembak. Hanya kerana Dio mampu membahagiakan Nurisa, wanita yang disayanginya. Malah, dia tidak sanggup melihat Nurisa bersedih lagi. Sebagai intihannya, kita hendaklah saling sayang dan menyayangi antara satu sama lain. Walaupun berbeza darjat dan pangkat, sebagai intihannya, kita hendaklah saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Meskipun darjat dan pangkat yang berbeza, tidak lengkap budi seseorang itu sekiranya nilai kasih sayang hilang dari hatinya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Jelaslah bahawa nilai kasih sayang itu amat penting, bukan hanya kepada umat Islam, malah agama lain juga turut menerapkan nilai ini kepada umat mereka. Di samping itu ialah kita hendaklah berani berkorban dan berjuang. Sebagai rakyat Malaysia, kita diberi kebebasan bersuara untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Ekoran wabak COVID-19 atau coronavirus yang melanda dunia kini, pengorbanan yang dilakukan oleh barisan hadapan amatlah memberi impak kepada kita. Sedarlah bahawa pengorbanan yang dilakukan oleh mereka amatlah bernilai. Bayangkan, andai tiada nilai pengorbanan ini dalam kalangan rakyat Malaysia, pasti sekarang negara kita kini dimamah bumi. Ingin sahaja saya lanjutkan dengan lebih lagi, namun masa amat mencemburui. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersalah bahasa, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.